أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ke-16 daripada atas. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ke-6 dari baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang sunyi lagi sunyi daripada huruf dan suara. Lagi sunyi daripada huruf dan suara dan lainnya. Lain daripada huruf dan suara. Mana lain daripada huruf dan suara? Daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Sekalian sifat kalam yang hadis, sekalian sifat kalam yang baharu. Lagi sunyi daripada huruf dan suara. Ini sambungan sifat yang ke-13, sifat kalam. Sifat kalam Allah, sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat kalam menunjuk akan sekalian yang wajib berkaitan dengan zat Allah dan sifat Allah, dan yang jaiz perkara-perkara yang harus, ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mustahil. Kalam ni menunjuk. Menunjuk ni dia panggil dilalah. Dengan sifat kalam menunjuk akan perkara yang wajib. Ayat-ayat berkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat kalam menunjuk akan perkara-perkara yang harus, ayat-ayat yang bersangkut paut dengan makhluk. Banyak dalam ayat Al-Quran, ayat yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersangkut paut dengan makhluk, itu kalam yang menunjuk akan perkara yang harus, dan kalam juga menunjuk akan perkara yang mustahil. Contohnya ayat Al-Quran menunjukkan atas perkara mustahil. Contohnya lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nescaya binasa langit dan bumi. Jadi jikalau ada Tuhan yang lain daripada Allah, itu menunjukkan atas perkara yang mustahil. Jadi dalam ayat Al-Quran pun mendatangkan juga bicara jikalau. Sebab tu dalam kaedah sifat 20. Dalam kaedah sifat 20 didatang juga jikalau. Jikalau Allah tiada. Jikalau Allah baharu. Jikalau Allah binasa. Jikalau Allah serupa dengan makhluk. Jikalau Allah berbilang-bilang. Jikalau Allah ni lemah. Ada jikalau. Kenapa nak jikalau akan perkara yang mustahil. Quran pun ada juga didatangkan jikalau yang menunjukkan atas perkara yang mustahil. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah. Ada ke di langit dan bumi ini Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Tapi Quran mendatangkan jikalau ada di langit dan di bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Itu didatangkan jikalau. Tapi ayat tu menceritakan perkara yang mustahil. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tu mustahil tu. Jadi kalam menunjukkan atas perkara yang mustahil. Al-Quran juga menunjukkan akan perkara mustahil, seperti Al-Quran menceritakan kata-kata Yahudi. Quran menceritakan kata-kata Yahudi. Yahudi kata innallaha faqirun. Allah Ta'ala ni fakir, dia kata. Wa nahnu aghniya. Kamilah Yahudi ni pula yang kaya. Ni. Jadi ayat tu menunjukkan perkara mustahil tu. Tapi ayat tu menghikayatkan, menceritakan akan kata-kata Pak Yahudi. Pak Yahudi kata innallaha faqir. Allah Ta'ala ni fakir, miskin. Itu ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran yang menunjukkan atas perkara yang mustahil. Jadi kalam Allah menunjuk akan perkara yang wajib. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Itu menunjukkan atas perkara yang wajib berkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menunjukkan atas perkara-perkara yang harus ni banyak dalam Quran yang bersangkut paut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita dalam Al-Quran berkait dengan makhluk Allah, termasuk ayat yang menceritakan berkaitan dengan kisah-kisah para anbiya, itu semua termasuk dalam perkara yang harus. Dalam Al-Quran kan banyak kan menunjukkan atas cerita-cerita nabi-nabi, rasul-rasul yang dahulu. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita Nabi Musa alaihissalam. Jadi banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan makhluk Allah di dalam Al-Quran. Jadi para rasul, para anbiya ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Quran ni menunjukkan atas perkara yang harus. Sebab makhluk Allah ni harus ada, harus tiada. Ada akal boleh terima, tiada akal boleh terima. Jadi perkara yang harus pun ditunjukkan juga di dalam Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan atas perkara yang harus. Hak tu banyak dalam Quran lah. Hak cerita-cerita hak berkaitan dengan bersangkut paut dengan makhluk Allah, termasuk kisah-kisah para rasul. Itu ayat
Al-Quran yang menunjukkan atas perkara yang harus dan juga menunjukkan atas perkara yang mustahil. Itu dia ta'alluq bagi kalam. Dilalah menunjuk. Macam kalam kita pun sama jugalah. Kalam kita pun menunjukkan akan apa kemahuan kita. Kalau orang yang Tuhan jadikan tanpa sifat kalam, Tuhan jadikan dalam keadaan bisu, maka dilalah nak tunjuk kehendak seseorang yang bisu tadi tu dengan bahasa isyarat lah. Isyarat lah. Tunjuk gitu tu. Dia bahasa isyarat ni pula bukan isyarat gitu, bukan. Dia ada pelajaran dia. Kan tengok dalam berita tu kan. Ada lagi dalam berita. TV satu ke TV mana? Pada tepi tu. Hok tu tunjuk tangan begitu tu. Tu kan ni. Jahilnya kita. Kalau kita tutup suara berita TV tu. Kita tengok di hok tunjukkan tangan tu. Apa dia yang kita faham? Tutup suara TV tu. Tengok hok isyarat tu je. Apa benda yang kita faham? Tu mana apa ni? Jahilnya kita. Jahil lah tu. Tak reti. Tak panggil sepatuh tau. Kalau sepatuh habuk tak reti tu perkataan. Tak reti sangat-sangat gitunya. Tapi nak ceritanya ada pelajaran tu. Kita ingat ke dia tunjuk orang bisu ni kan? Dia tengok orang bisu sama orang bisu tu. Oh, bersungguh dia isyarat. Kita tengok klik. Apa benda lah. Dia kata kita pun tak tahu. Dia isyarat. Mana ada bahasa, ada makna dari isyarat tu. Jadi, orang yang Tuhan jadikan tanpa sifat kalam, maka mereka nak menunjukkan apa kehendak mereka dengan bahasa isyarat. Kalau kita ramai-ramai ni, Tuhan jadikan sifat kalam. Dengan sifat kalam itulah yang menunjukkan. Dengan sifat kalam tu yang menunjukkan apa yang kita kehendak. Itu takluk sifat kalam dilalah. Dahulu kita sudah bicara kan. Sifat kudrah, taksir, memberi bekas. Sifat iradah, taksis, menentu, menetap. Ilmu, sama, basar dipanggil inkishaf, nyata. Kalam dilalah menunjuk. Jadi kudrah, taksir, memberi bekas, mengada, meniada. Iradah, taksis, menentu, menetap. Ilmu, sama, basar, inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Nyata bagi Allah dengan sifat sama. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Itu ilmu, sama, basar, inkishaf. Adapun kudrah, taksir, iradah, taksis. Tapi sebut kata kudrah, taksir. Kudrah ta'alluqnya adalah memberi bekas. Ini sebut berulang kali lah. Walaupun kita sandar kepada kudrah yang bekas, itu bukan hakiki. Bukan sebenar-benar. Yang menjadikan, yang mengadakan sebenar-benar adalah Tuhan, asma, nama Tuhan Allah. Di antara nama 99 yang bersifat dengan kudrah. Yang mentaksirkan, yang memberi bekas, yang mengada meniada. Tuhan. Bukan sifat kudrah. Tapi kalau sebut kata kudrah, takluknya taksir. Kudrah ni memberi bekas, mengada meniada. Itu dipanggil isnad majazi. Letak sandar sementara kepada sifat. Hakikinya yang membekas adalah Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Ini kena faham juga. Bukan kata diri kudrah tu yang memberi bekas. Ini kita dalam kitab Faridah kita sudah ada nota kaki terdahulu
ketika bicara sifat kudrah. Ingat tak dahulu. Ketika bicara sifat kudrah tak. Dia ada nota kaki. Dibicara sifat iradah. Dibicara sifat iradah. Bukan dibicara sifat kudrah. Dibicara sifat iradah. Muka surat 8 tu. Muka surat 8. Surat 8. Hak nombor 1. Nota kaki di luar tu. Hak nota kaki di luar tu. Pada masa bicara kudrah. Tidak dibicarakan. Dibicara di iradah tu. Qauluhu katanya kata Syekh Ahmad Musannif menentu ia. Artinya menentu oleh sifat iradah. Sifat iradah yang menentukan, yang menetapkan, yang memutuskan. Yang kita panggil qadar, rukun iman yang ke-6 tu. Iradah yang menentukan. Dan isnad. Isnad apa? Sandar, letak. Isnad, sandar, letak, menentu kepada iradah itu. Jadi menentu ni iradah yang menentu. Sifat iradah yang menentu. Majaz akli. Majaz sahaja. Dia panggil isnad majazi. Sandar majaz akli. Majaz ni dia panggil sandar. Majaz ni sementara lah. Bukan hakiki lah. Majaz. Daripada isnadkan sesuatu kepada sebab. Kepada sebabnya. Sebab di sini iradah lah. Kerana bahawasanya yang menentu pada hakikat itu. Yang menentu pada hakikat. Yang menentu sebenar-benarnya siapa? Sifat iradah ke? Tidak. Kerana bahawasa yang menentukan. Yang mengqadarkan pada hakikat itu zat Allah Ta'ala dengan iradah. Zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Yang menentunya Allah Ta'ala. Bukan sifat iradah. Yang memberi bekah, yang menjadi, yang mengada-mengada Allah Ta'ala. Bukan sifat kudrah. Tapi kalau kata iradah menentu, kudrah mengada-meniada, isnad majazi. Sandar sementara kepada sifat. Isnad hakiki. Kalau sandar sungguh-sungguh, hak sebenar-benar Allah Ta'ala yang menentu. Allah Ta'ala yang mengada-meniada. Allah Ta'ala mana yang menentu? Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Allah Ta'ala mana yang mengada? Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tapi kita pendek cakap. Kudrah, taksir, mubikah, mengada meniada. Iradah, taksis, menentu, menetap. Iradah kan? Ni ingat baik. Itu bukan hakiki. Itu hanya majazi. Ni memang saya biasa sebut ulang-ulang. Selain daripada sebut hakiki majazi berkaitan dengan sifat ni, saya pergilah pula kepada hak percakapan harian kita. Hak percakapan harian kita tu kan, makan jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga. Pisau tajam molek, senang kita nak memotong buat kerja. Api kuat molek, cepatlah jadi siap kita memasak. Itu dipanggil apa tu? Isnad majazi. Sandar sementara kepada asbab zahir, iaitu nasi, iaitu air, iaitu pisau, iaitu api. Hakiki pegangan, yang mengenyang, menghilangkan dahaga, memutus, yang memanaskan, yang mempersiapkan masakan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk, nasi, air, pisau, api, tak beri bekah sama sekali. Dan saat ni kata nasi yang jadi kenyang, air jadi hilang dahaga, dipanggil isnad majazi. Kena ingat tu. Panggil apa ni? Sandar sementara kepada asbab zahir. Hakiki, Allah Ta'ala yang mengadakan segala-gala perkara. Memang saya sentiasa peringat. Sebab salah pengajian,
menyebabkan orang hanya menyandarkan kepada asbab, hanya sandar sementara, tidak salah pun dari segi pegangan. Sebaliknya dihukumkan orang yang tidak salah pegangan hanya bercakap asbab tadi, dikatakan kafirlah, syiriklah. Itu balik awal. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin yang lain, maka sesungguhnya yang mengkafir tadi akan jatuh jadi kafir. Siapa yang dikafirnya? Yang mengkafirkan tu kerana disalah pengajian, hanya semata-mata orang bercakap asbab tu dihukumkan kafir. Kita mengaji dalam kitab. Dan ini nanti dalam kitab Faridah kita pun sama ni. Dalam kitab Faridah kita ni. Dia akan bicara berkaitan dengan sebab-sebab menyebabkan jadi kafir. Dia ada bicara dalam kitab kita ni. Dia panggil asbabur riddah. Sebab-sebab yang menyebabkan jadi kafir di muka surat 19. Di muka surat 19. Kalau kita sebut surat 19 pun tak apa sebab ngaji dah. Sebab kita ni Faridatul Faraid pusingan kedua ni. Surat 19 bahagian yang ke-12 daripada atas. Dan yang membawa pada riddah itu 3 perkara. Yang banyak di riddah. Riddah ni. Riddah ni jadi batal agama lah. Riddah orangnya murtad. Riddah orangnya murtad. Iman orangnya mukmin. Islam orangnya muslim. Ihsan orangnya muhsin. Riddah orangnya murtad. Kufur orangnya kafir. Dia gitu. Beza dah. Riddah orangnya dipanggil murtad. Orang yang riddah. Yang membawa pada riddah 3 perkara. Pertama, i'tiqad. Kedua, di bawah perkataan. Ketiga, di bawah tu perbuatan. I'tiqad menyebabkan jadi riddah, kafir. Perkataan yang menyebabkan jadi riddah, kafir. Ada perbuatan yang menyebabkan jadi riddah, menyebabkan jadi kafir. Contohnya seperti sujud kepada makhluk dan menghina Al-Quran. Seperti menjatuh akan Al-Quran pada tempat yang diluati, tempat yang kotor. Dia ambil Al-Quran dengan sengaja, dia tohuk tempat kotor. Jadi murtad dia dengan perbuatan. Kalau dikecing pula atas Al-Quran tu sama telah lah murtad dianya. Dia ambil Al-Quran, dia kencing. Murtad lah. Murtad dengan perbuatan. Yang kedua, murtad kerana perkataan. Mana contoh dia? Seperti dikata bagi Muslim, hei kafir. Dia mengkafirkan orang Islam. Dia mengkafirkan orang mukmin. Jadi kafir itu balik pada diri sendiri. Ini dosa dengan Adam berat ni. Mengkafirkan orang yang hanya bercakap asbab semata-mata. Samalah cakap harian kita lah. Makan obat, telan Panadol, gitulah. Makan obat, telan Panadol sebutir, hilang pening kepala. Kamu ni tak ada Tuhan ni. Obat Panadol, mu ni tak ada Tuhan. Hilang pening tu Allah buat. Itu pegangan, itu hakiki sebenar-benar. Lepas cocok sejarum, berasa sedap. Gitu. Lepas masuk air itulah orang-orang kurang sehat. Lepas masuk air, jadi segar. Itu semua cakap asbab. Isnad majazi. Hakikinya Allah yang menyegarkan dia. Bukan kerana masuk air tu. Tapi pada asbab zahirnya, sebelum masuk air, dia keletihan. Lepas masuk air, dia jadi bertenaga. Itu hanya isnad majazi. Kena ingat baik. Hakiki pegangan tetap dah. Yang bekas hanyalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi takluk kudrah taksir. Memberi bekas. Ada ni.
Dulu-dulu kok banyaklah hok salah pengajian seumpama ni. Mengkafirkan orang Islam, mengkafirkan orang mukmin yang hanya bercakap asbab, maka siapa jadi kafir? Yang mengkafir. Bukan berdosa saja, kafir dianya. Bila dia kafir sahaja, pada ni. Di kafir riddah ni, kafir ni banyak peseng lah. Kafir Yahudi, kafir Nasara, kafir Majusi sembah api. Kafir Wasani ni kafir hak sembah tu pekong tu. Kafir sembah tu pekong, sembah berhala dia panggil kafir Wasani. Dia banyak peseng kafir ni. Kemudian kafir-kafir ni pula, dia neraka 6 lapis di bawah tu, dia tempat masing-masing. Yahudi tempat dia, Nasara tempat dia, orang munafik, neraka Hawiyah tempat di bawah. Hak semua berhala tempat dia ada 7 lapisan neraka tu. Pandai ni? Dia ada 7. Dia ada 6. Hak 7 atas sekali tu neraka Jahannam. Itu tempat seksaan orang beriman yang banyak dosa. Jadi akhirnya neraka Jahannam ini, selepas orang beriman, semuanya Allah masukkan ke dalam syurga, maka neraka Jahannam di atas kali ini akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada neraka Jahannam tu. Jadi hak ada di bawah tu hak kekal 6 lapisan neraka. Hak 6 ni ada hak Yahudi, ada hak Nasara, ada semua berhala, ada hak munafik. Jadi kafir ni banyak nama. Tapi banyak kafir murtad lah yang paling keji sekali. Sebab kafir murtad ni dia asal Islam, jadi balik. Yahudi, Nasara, Majusi ke, Wasani semua berhala ke, dia memang kafir dah. Hak murtad ni dia orang Islam. Tiba-tiba dia terbalik Islam kepada agama kafir. Jadi murtadlah kafir yang paling keji. Jadi orang Islam yang murtad ni terbatal sekalian pahala kebajikan yang dilakukan terdahulu. Dia bertaubah kembali dengan mengucap dua kalimah syahadah, yang akan kembali balik hanyalah ni, faham? Hanyalah kefarduan yang dilakukan terdahulu, kefarduan itu akan ada kembali dengan bahawa tidak kena qada. Tapi pahala tak ada. Fahabitat a'maluhum. Habis pahala tak ada. Pada ni. Dia semayang, dia puasa, amal ibadat, dia mengkafirkan orang Islam. Dia mengkafirkan orang mukmin yang hanya cakap asbab. Dia jadi murtad, terbatas habis kebajikan dia. Licin. Tak ada. Kalau dia mati saat tu, kekal neraka selama-lamanya. Dia bertaubah kemudian. Dia bertaubah kemudian, semayang puasa yang dilakukan sebelum dia jadi murtad tu, kefarduan semayang kepada puasa ada semula. Pahala tak ada. Tapi kefarduan tu ada semula, apa faedah dia, apa guna dia, pahala tak ada. Tak kena qada balik semayang tu. Tak kena qada balik puasa tu. Tapi pahala tak ada. Sebab dia murtad dia di tengah jalan tu. Yang dia kena qada semula dalam tempoh dia murtad sebelum dia bertaubah. Itu dia kena qada. Ni alah. Dia murtad dah sebab dia mengkafirkan orang Islam yang bercakap sebab dia tak sedar dia murtad. Allah kata nanya sungguhlah. Tak ada. Di tempat kita dahulu ada ni orang cakap sebab mung ni sikit-sikit obat, sikit-sikit obat. Kafir mu tak ada Tuhan mu ni. Dulu. Jangan baik. Ingat baik. Allah ni. Dia jadi murtad. Dia jadi murtad. Sekeji-keji bagai kafir. Yahudi kafir. Nasara kafir. Majusi kafir. Wasani kafir. Murtad pun dipanggil kafir. Tapi kafir murtad ni sekeji-keji bagai-bagai jenis-jenis kafir. Yang paling keji kafir murtad. Kenapa dia kafir murtad? Dia mengkafirkan orang Islam. Yang hanya bercakap sebab. Nak letak mana tu? Habislah, memang habis. Guru yang ajar seumpama ni, masyarakat dia tahulah. Dia ajar ajaran sesat.
Ajaran yang menyebabkan orang belajar dengan dia mengkafirkan orang Islam yang lain, menyebabkan anak murid dia jadi kafir benar anak murid dia. Jadi murtad benar anak murid dia kerana mengkafirkan orang Islam yang lain hanya kerana bercakap asbab. Yang tak salah pun. Tu berat. Tak salah pun. Cakap asbab ni, Nabi pun bercakap asbab. Nabi pun sandar kepada asbab. Semua sandar pada asbab belaka. Hak ni saya biasa contohkan. Kita ngaji pekoh tu kan. Sedar ke tak ngaji pekoh tu? Mana ada cerita Tuhan? Kita ngaji pekoh. Air berubah dengan daun. Air berubah dengan buah. Air berubah dengan tanah. Air berubah dengan tempat dia lalu. Tempat lalu air tu kalau tempat tu masing, air jadi masing. Air berubah kerana tempat duduk dia. Telaga tu tanah dia tu tanah jenis rasa pahit. Maka air pun jadi pahit. Maka berubah air kerana tempat duduk, tempat telaga tu contohnya. Ada tak disebut Tuhan yang merubahkan air? Ada tak sebut Tuhan? Sebut daun merubahkan sifat air. Buah merubahkan sifat air. Tanah merubahkan sifat air. Tempat lalu air menyebabkan merubahkan sifat air. Kerana tempat telaga tu tanah tu merubahkan sifat air. Daun ke, buah ke, tanah ke, makhluk. Makhluk yang bekas sama sekali. Berubah sifat air perbuatan Allah. Ada tak kita pakai kata perbuatan Allah? Tak ada. Semua kata kepada makhluk belaka tu. Tapi kita pakai. Ini kata pelik ajaran karut ni. Dan kita ngaji tak pekoh tu semua asbab belaka. Tak ada salah pun. Bayangkan salah pengajian, guru ajar salah, akhirnya yang belajar tu mengkafirkan saudaranya orang Islam. Kafir kamu tak ada Tuhan sebab kamu kata obat, sebab kamu kata cocok sejarum. Ni. Itu dipanggil isnad majazi. Memang hok jumpa-jumpa orang tua yang salah pengajian seumpama menigak mengenyihlah pada mengenyih. Allah bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu kena minta maaf seorang-seorang orang Islam yang kamu pernah melakukan dosa dengan anak Adam dalam perkara agama. Bila kamu memurtadkan, mensyirikkan orang Islam yang lain, kena minta maaf. Itu dosa anak Adam dalam perkara agama. Bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu macam mana amal terdahulu terbatal dengan sebab batal agama kamu, murtad kamu kerana kamu mengkafirkan orang Islam yang lain. Kena ngaji molek dalam bab ni. Ada ni. Ni kena kita. Marilah kita comel surat 19 tu. Pegangan, perkataan dan perbuatan. 3 perkara yang menyebabkan saya dimurtad. Wal'iyazabillah. Dia datangkan contoh murtad kerana perkataan adalah mengkafirkan orang Islam. Buka kitab mana pun sama. Dia bahagikan jadi murtad kerana pegangan, kerana perkataan dan kerana perbuatan. Yang paling banyak menyebabkan seseorang itu murtad adalah perkataan. Misal yang pertama adalah mengkafirkan orang Islam. Ada ni. Jadi percakapan tu dipanggil percakapan isnad majazi. Letak sementara. Bukan hakiki. Hakikinya Tuhan belaka. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu cakap isnad majazi. Macam kita bicara. Qudrah, taksir, mui bekas. Iradah, taksis, menentukan. Isnad majazi. Hakiki, bukan qudrah yang mengada Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Bukan iradah yang menentukan Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah. Tapi, dan kita kata, qudrah yang mengadakan, iradah yang menentukan. Itu hanya isnad majazi. Ingatlah tu sebutan tu. Isnadun majaziyun. Sandar yang dinisbahkan kepada majaz. Majaz ni sementara ke, itulah makna dia. Lawan kepada majaz, hakiki, sebenar-benar. Sebenar-benar Allah Ta'ala belaka. Mengada Allah Ta'ala, menentu Allah Ta'ala. Jadi kalam ni menunjuk dilalah. Kalam menunjuk ni dilalah.
Ni saya dah bicara hak terdahulunya hak kun fayakun. Kun fayakun. Bukan kun ni kalam. Yang menjadikan bukan kalam. Allah yang menjadikan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah Ta'ala lah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Allah menjadi, bukan Allah berkata. Adapun kun, itu kalam. Kun tu kalam. Jadi, kalam di sini, dia dilalah menunjukkan atas bersegeranya Allah menjadikan seperti kata sahaja. Tapi bukan Allah Ta'ala menjadikan dengan kun, dengan kata, dengan jadilah. Kun, kalau bahasa kita, jadi olehmu. Fayakun, maka jadilah ia. Kun, terjemahan kitanya, jadi olehmu. Itu fi'il amar daripada kana yakunu. Kun, jadi olehmu. Tapi Allah jadikan dengan kun? Tidak. Allah Ta'ala menjadikan dengan sifat kudrah. Bukan dengan kalam. Kun tu adalah kalam. Tapi menunjukkan bersegeranya Allah Ta'ala menjadikan seperti Allah Ta'ala kata kun. Jangan faham mentah-mentah gitu. Faham mentah-mentah kok. Allah buat dengan sekali kun. Salah pemahaman seumpama tu. Allah buat dengan sekali kun dia kata. Padahal Allah buat ni bukan sekali. Allah buat ni. Perbuatan Allah yang berlaku di kita ni kan. Lepas tu Allah sekali kun macam mana? Kun semua jadinya. Kemudian kita baliklah pula. Kun ni kalam. Apa takluk kalam? Taksir ke? Taksir mubekah kudrah. Dah kalam menunjuk. Ni. Menunjuk akan perkara yang wajib dan yang jaiz, yang harus dan yang mustahil. Itu menunjuk tu dilalah bahasa Arab. Yang lagi sunyi. Sunyi daripada huruf dan suara. Mana sifat kalam Allah tidak berhuruf dan sifat kalam Allah tidak bersuara. Dan lainnya lain daripada huruf dan suara. Dan lain daripadanya, lain daripada huruf dan suara, daripada segala sifat kalam yang hadis, sifat kalam yang baharu. Kalam yang hadis ni ada hak perkataan yang kuat, perkataan yang perlahan. Yang mana kalam yang hadis ni boleh i'rab, ada bina dia. Itu semua adalah sifat-sifat yang ada di kalam yang baharu. Sifat kalam Allah sunyi daripada huruf dan suara. Yang memang huruf dan suara ini tiada berkait langsung dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat kalam kita pun tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kita bicara sifat kalam kita. Sifat kalam kita ada huruf ke? Apabila kita berkata-kata. Kita bicara sifat kalam yang Tuhan jadikan di anak lidah kita. Ada huruf? Tak ada. Ada suara? Tak ada. Tapi apabila kita berkata-kata, maka keluarlah suara. Keluarlah huruf. Bila kita berkata-kata. Sifat kalam kita ada huruf, ada suara? Tidak ada juga. Bukan sifat kalam Allah. Sifat kalam kita pun tidak berkait dengan huruf dan suara. Faham tak? Sifat kalam. Yang Tuhan jadikan sifat kalam ni daripada lahir lagi. Tapi sifat kalam yang Tuhan jadi pada masa lahir itu tak bunyi apa-apa pun laginya. Tak pandai lagi nak berkata-kata.
Apabila budak ni berkata-kata, keluar suara, keluar huruf. Tapi sifat kalam budak ni adanya awal-awal. Jadi sifat kalam ni ada huruf, ada suara? Tidak ada. Jadi sifat kalam kita pun tidak ada huruf dan tidak ada suara. Adapun berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ada huruf tu. Al-Quranul Karim ada huruf. Apabila dibaca, keluar suara. Bila dibaca, keluar suara. Yang kita bicara sekarang adalah sifat kalam Allah yang qadimah. Yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Adapun Al-Quranul Karim, itu termasuk di dalam kalam lafzi. Itu bicara pembahagian ini kalam tu sendiri. Yang kita bicara sekarang sifat kalam yang di zat Allah. Al-Quranul Karim ada huruf, ada suara. Al-Quranul Karim ada dahulu, ada kemudian. Yang mana Al-Quranul Karim diturunkan selama 23 tahun. Al-Quranul Karim dia tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan inna anzalnahu fi lailatul qadri tu, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ayat diturun sedikit demi sedikit, ada dahulu, ada kemudian, ada dia punya bila ada huruf, bila dibaca ada suara. Itu kalam yang baharu. Dia panggil kalam lafzi. Tapi di sini kita kena halusi. Yang mana kita diharamkan sama sekali menyatakan Al-Quranul Karim yang ada depan mata kita ni adalah baharu. Yang ianya adalah makhluk Allah. Bila baharu, pasti makhluk Allah. Bila makhluk Allah, pasti baharu. Bila baharu, baharu ada. Siapa yang buat? Allah yang buat. Dia panggil apa? Dia panggil makhluk. Jadi, Al-Quran ni haram kita kata baharu. Haram kita kata makhluk Allah. Kena kata qadim. Dia kata qadim macam mana? Ada huruf abata tu. Bila dibaca keluar suara. Ada huruf dahulu, ada ayat dahulu, ada ayat kemudian, ada surah dahulu, ada surah kemudian. Diturunkan selama 23 tahun. Macam mana nak kata qadim? Sebab memang ianya baharu. Wajib kita kena kata qadim. Haram kita kata baharu. Walaupun hakikinya baharu. Ini kena faham molek. Ini hak fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga ulama-ulama yang terdahulu pun banyak diuji dengan fitnah Al-Quran tu makhluk Allah. Al-Quran tu baharu. Termasuk Imam Bukhari pun difitnah, diuji juga dengan suruh kata Al-Quran tu baharu. Ada ni. Yang dimaksud tu khalifah-khalifah yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran adalah baharu. Bila baharu, Al-Quran adalah makhluk Allah. Walaupun sebenar-benarnya memang baharu. Sebab diturunkan satu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan akan Al-Quran ni. Allah yang menurunkan Al-Quran ni. Macam mana Al-Quran ni qadim? Barulah. Sebab Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Tanda ni. Selama 23 tahun. Tapi walaupun Al-Quran tu sebenar-benarnya baharu. Bila baharu ianya makhluk Allah. Haram kita kata baharu. Haram kita kata makhluk Allah. Wajib kita kena kata Al-Quran tu qadim. Ya, sebenarnya baharu. Wajib kena kata qadim. Kita ikut hukumnya lah. Hukum kata gitu-gitulah. Contoh-contoh. Perkara yang jahat. Qadar dan qada Allah kan. Haram kita kata qadar dan qada Allah. Kita nak kata kita yang buat.
Dah sebenar dak kita? Dak, sebenarnya qada rukun yang keenam perkara jahat. Tapi haram. Jangan sekali-kali kamu kata perkara jahat yang kamu lakukan tu kepada qada dan qada. Haram kamu kata qada dan qada Allah. Dah sebenarnya memang qada dan qada Allah. Dah syarak menetapkan begitulah kitanya. Sebenar perkara jahat tu qada. Jangan kata qada. Kita kena kata perkara jahat yang berlaku tu kelemahan, kejahatan nafsu kita sendiri. Kalau sebenar tak boleh kata. Ini sama juga. Al-Quran tu sebenarnya baharu, tapi tak boleh kata baharu, kena kata qadim. Sebab dibicara panjangnya, dia satunya Quran, satunya kalam. Quran satu, kalam satu. Jadi Quran dengan kalam ni dipanggil lafaz muradif. Dua perkataan tapi satu makna. Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Al-Quran. Dia gitu. Jadi sekarang ni Al-Quran dengan kalam hak satu makna, dua perkataan satu makna. Kalau kita nyo dengan kelapa. Boleh tak? Nyo dengan kelapa. Dipanggil lafaz muradif. Lafaz muradif ni dua perkataan lain tapi maknanya sama. Buah nyo perkataan lain. Buah kelapa perkataan lain tapi sama. Ada apa lagi? Bahasa Melayu kita. Satu lagi dipanggil lafaz mustarak. Satu lafaz tapi banyak makna. Tu satu lafaz banyak makna. Kalau Melayu kita apa? Satu perkataan tapi banyak makna. Nak tengok perkataan tu letak di mana? Perkataan tu letak di mana? Letak di satu tempat. Makna dia begitu. Perkataan yang sama. Letak di ayat yang lain pula. Makna dia lain pula. Apa perkataan? Satu perkataan banyak makna. Kalau bahasa Melayu kita. Tak ada? Kalau logat negeri banyak ada. Kalau logat negeri lah. Kan logat negeri kita kan. Kita cakap satu perkataan. Tengok. Ayat tu letak di perkataan mana. Kalau letak satu perkataan, lain makna. Letak satu perkataan lain, lain makna. Begitulah. Tapi apa perkataan Melayu? Satu makna, satu lafaz, satu perkataan. Tapi ada dua, tiga makna. Apa dia bahasa Melayu? Dia kalau dua perkataan, buahnya, buah kelapa. Satu makna, dia panggil lafaz muradif. Jadi, satunya Quran, satunya kalam. Jadi hak qadim di zat Allah, dia panggil Quran, dia panggil kalam. Hak ada di depan mata kita baca ni, dia panggil Quran juga, dia panggil kalamullah juga. Tapi hak depan mata kita ni, hak kita duk baca ni adalah Quran yang baharu. Kalamullah yang baharu. Tapi Quran juga, hak ada di zat Allah panggil Quran juga. Hak ada di zat Allah panggil kalamullah juga. Jadi tukar kan antara hak qadim dengan hak baru. Akhirnya Quran di zat Allah, kalam di zat Allah adalah baharu. Murta'uni wal azabillah. Maka ulama menetapkan bahawa sebut kata Quran wajib kena kata qadim. Walaupun Quran yang qadim ada di zat Allah. Itu kalam yang qadim. Quran yang kita duk baca-baca ada huruf, ada suara ni, ini Quran kalamullah yang baharu. Tapi tak boleh kata baharu. Wajib kena kata qadim. Takut tukar dengan qadim hak di zat Allah. Dia gitu je. Ada ni. Ni kena jagalah sini. Cuma kita kurang bicara. Kalau tanya kita tak jawab kitanya. Kita bicara sifat yang 13, sifat kalam. Sifat kalam, sifat yang qadimah sedia kala. Quran kalamullah juga. Ni. Hak ni qadim ni. Ni qadim macam mana? Ada huruf, ada suara tu. Pada ni. Ada dahulu, ada kemudian. Ada ayat dahulu, ada ayat kemudian. Ada surah dahulu, ada surah kemudian. Tu baharulah. Tapi jangan kata baharu. Wajib kena kata Al-Quran yang kita baca tu, hak depan mata kita tu, qadim. Wajib kena kata qadim. Kita pun pening. Qadim macam mana? Buruk lepuk. Kita beli baru je beli kilat lagi. Qadimnya macam mana? Hak buruk tu pun baru bukan hak qadim juga. Cuma dia lama masa jadi buruk. Hak ni baru beli je. Wajib kena kata qadim.
Dah sebenarnya, faham-faham lah. Ada huruf, ada suara, dikhetah pula. Memang baru. Wajib kata koding. Ikut hukumnya lah. Macam contoh tadi lah. Perkara yang jahat, memang datang daripada Allah. Haram kata datang daripada Allah. Wajib kita kena kata, kita sendiri yang memilih dan melakukan perkara jahat. Dah sebenarnya kita ke? Sebenarnya rukun iman ke-6 lah. Baik jahat, qada. Tak sebenarnya. Tapi jangan duduk kesandung ke Tuhan perkara jahat. Walaupun sebenarnya hak Tuhan. Sama juga dengan Quran ni sebenarnya. Quran hak depan mata kita ni lah. Baru. Quran yang ada di zat Allah tu barulah qadim. Takut tukar antara hak baharu depan kita dengan hak di zat Allah qadim. Maka Quran depan kita wajib kata qadim juga. Al-Quranul Karim yang kita duk baca adalah qadim. Apabila qadim, bukan makhluk Allah. Dia gitu. Nak situ je. Walaupun hakikinya, Quran yang kita baca, ada depan mata kita ni, memang makhluk Allah. Bila makhluk, memang baharu. Bila baharu, maka makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ta'alluq ia kalam dengan segala perkara tersebut seperti ilmu, tapi ilmu ta'alluq inkishaf dan ta'alluq kalam ta'alluq dilalah, artinya arti jelas menunjuk. Wallahu a'lam.